kita dah belajar tentang satu penyelesaian. Kita ada satu penyelesaian. Tapi kali ini kita belajar untuk penyelesaian tidak terhingga dan tiada penyelesaian. Okay. So, cikgu nak tunjuk balik macam mana kita nak jawab soalan yang ni kan, yang X. Sekejap. Okay. X tolak Y tambah 3Z sama dengan 3. Kita 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6 dan Y tolak 5Z sama dengan negatif 3. Okey, so kita buat kaedah penggantian. Okey, cikgu tulis dululah. Nak letak kat kotak ni tak kisah awak nak letak sama mana-mana ikut awak lah. Okey, so yang ni cikgu singgalkan. Negatif 3 tambah 5Z. Kemudian cikgu gantikan ke sini. So X tolak negatif 3. Y cikgu gantikan dekat Y sini. So kita dapat negatif 3 tambah 5Z. Tambah 3Z sama dengan 3. Okey, so X tambah 3 tolak 5Z. Tambah 3Z sama dengan 3. So, ni cikgu pindah sini. So, 3 tu dah tak ada. Jadi, X sama dengan ni kedua-duanya cikgu pindahkan ke sana. Jadi, negatif 5 tambah 3Z dapat negatif 2Z. Dan X bersamaan dengan 2Z. Okey, so cikgu pindahkan dulu yang ni ke sini. So, kita dapat negatif 2X tambah 2 dalam kurungan negatif 3 tambah 5Z tolak 6Z sama dengan 6. So, negatif 2X tolak 6. Kalau cikgu buat silap bagi tahu tambah 10Z tolak 6Z tolak 6 sama 0. So, cikgu pindahkan X ke, pindahkan dulu lah. Cikgu pindah ni ke sini. So, cikgu dapat 6 negatif 12. Yang ni tambah dengan 4Z sama dengan 2X. Okey. Kemudian cikgu gantikan X dengan 2Z. So, negatif 12 tambah 4Z sama dengan 4Z. 2 dalam kurungan 2X. So, dapatlah 4X, 2Z. So, ini dapat 4Z. So, negatif 12 tambah 4Z. So, nampak tak negatif 12? Kalau cikgu pindahkan 4Z ke sebelah, ada lagi tak 4Z? 4Z kalau 4Z dapat berapa? Kosong. Okay. So, bila tak sama, kosong dengan negatif 12 ni tak sama kan kiri dan kanan. So, anu pun dah tak ada kat sini. Jadi, kita kata ni bila kita nampak persamaan dia jadi macam ni, ya, sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tak ada. Sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tidak sama. Jadi kita katakan ini adalah tiada penyelesaian. Macam tu. Sebab dia tak sama, so dia tak ada penyelesaian lah. So, kita buat macam biasa je. Kadang soalan dia tanya, dia suruh awak selesaikan. So, bila awak selesaikan, awak dah jadi macam ni pula. Akhirnya awak jadi macam ni. Jadi, kita kata persamaan ni tiada penyelesaian. So, awak tak perlu sambung sampai awak dapat X dia berapa, Z dia berapa, Y dia berapa lah. Jelas tak? Jelas cikgu. Awak boleh guna pergantian ke, penghapusan ke, tak kisah mana-mana. Yang penting, bila awak buat jalan dan awak tersekat, dah tak boleh nak selesaikan macam ni, dan sebelah kiri dengan sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tak sama, jadi maksudnya tiada penyelesaian. Okey.
So kita teruskan. Situasi dia sebelah kiri dengan sebelah kanan tadi dia tak ada penyelesaian. Kita tengok contoh 5 pula. 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Satu negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 19. Okey. So kali ni cikgu nak buat kaedah penghapusan pula. Okay, so kita ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. So kalau cikgu nak guna kaedah penghapusan, mula-mula cikgu buat apa? Apa ingat? Hapuskan satu. Pilih dua persamaan. Okay, pilih dua persamaan, lepas tu? Pilih dua persamaan, lepas tu? Hapus satu anu. Okay, so persamaan 1, cikgu pilih persamaan 1 dengan persamaan 2. So apa perlu buat, awak dah hapuskan huruf apa kat sini? Kalau tengok kat sini paling senang mungkin Z kan, betul tak? Paling senang Z perlu senang nak dihapuskan kan? So kalau cikgu pilih persamaan 1 dengan persamaan 2, macam mana cikgu nak kena buat apa dekat persamaan 1 dan 2 supaya cikgu dapat hapuskan Z? Tolak. Tolak? Nak tolak? Kalau tolak masih ada lagi kan? Ini 2 ke 4 Cikgu selalu tulis ke? 4. Bawah tu 4. Z tu 4. Siapa nak buat? Darab. Sama 1 kan? Darab 2 dululah. So cikgu darabkan 6x tambah 10y tolak 4z sama dengan 26. So baru kita letak kat bawah. Tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. Okey, so macam mana cikgu nak buat? Tambah ke tolak untuk hapuskan z? Tambah. Bagus. Okey. So tambah. Okey, jadi 6x tambah tolak dia jadi tolak lah. So dia dapat x kat sini. 10 tolak 2 jadi tambah 8y. Negatif 4 tambah negatif 4. Boleh tolak. Sama boleh tambah. Tolak. Salah tu. Tolak. Sini dapat 11x. Lepas tu kat sini dapat tambah 12y. Ni negatif 4 tambah 4 baru jadi kosong. So 26 tolak 20 dapat 6. Okey. So cikgu pilih persamaan 2 dengan 3 pula. Negatif 5x tolak 2y tolak 4z sama dengan 20. Negatif 14x tolak 17 ke tu? Susah sendiri pun tak faham. Tolak 17y tambah 2z. Tak nak lah. Cikgu tak nak lah pilih 2 dengan 3. Cikgu pilih nombor 1 dengan 3 lah. Senang sikit nak hapus kan. So ikut awak lah awak nak pilih mana satu Okey, so 3x tambah 5y tolak 2z sama dengan 13. Negatif 14x tolak 17y tambah 2z sama dengan negatif 19. Okey, sekarang cikgu nak buat tambah ke nak buat tolak? Tambah. Kita masih kena hapuskan Z. Hapuskan urusan sama. So, awak kata tadi kena buat tambah tolak tadi? Tak ingat? Apa? Tambah. Tambah. Okey, betul. Tambah. Okey, 3 tambah tolak ni. Tolak lah. 3 tolak 14 dapat berapa? 11. Negatif 11. Okey, negatif 11. 5 tolak 17 dapat negatif 12. Y. Okey. So, negatif 2 tambah, ni dah habis. So, 13 tambah 19 dia jadi negatif 6. Okey, so
11x tambah, cikgu pindahkan persamaan ini ke sini, ini pun sama ke sini. So 11x tambah 12y sama dengan 6. Negatif 11x tolak 12y sama dengan negatif 6. Okey, sekarang awak nak buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak dia jadi tambah. Dia nanti jadi tambah, tak terhapus lah. Tambah. 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 Saya tambah. So 11 tolak 11 dah tak ada. 12 tolak 12 pun dah tak ada. So kosong bersamaan dengan kosong. Betul tak? So bila awak nampak macam ni, kalau yang tadi tu dia sebelah kiri dengan sebelah kanan dia tak sama, betul tak? Nilainya tak sama kan? Tapi bila awak macam ni, kosong sama dengan kosong. Kita tak boleh selesaikan juga. Jadi ini kita katakan penyelesaian tidak terhingga. Faham tak? Faham cikgu. Awak buat je langkah macam biasa ikut awak. Awak nak buat pergantian ke, penghapusan ke. Tapi bila awak dah tersekat sampai macam ni, so kita tahu kalau sebelah kiri dengan sebelah kanan, dia tiada penyelesaian. Kalau sebelah kanan dengan sebelah kiri sama, penyelesaian tidak terhingga. Dia berbeza dengan satu penyelesaian. Bila satu penyelesaian, kita buat, kita akan dapat X, Y dan Z. Okey. Okay, kita tengok contoh yang melibatkan kaitan dengan kehidupan seharian. Kita baca dulu. Tommy mempunyai 3 unit kondominium, iaitu jenis A, 1 bilik tidur, jenis B, 2 bilik tidur, jenis C, 3 bilik tidur. Okay, kesemua unit kondominium itu disewakan dengan jumlah yang diperoleh ialah 1,240 sehari. So macam mana cikgu nak buat persamaan dia? 1x Tambah 2y tambah 2y. Dia kata kat sini unit kondominium. X tambah Y tambah Z sama dengan 1,240 je. Bagus. Faham tak kenapa X tambah Y tambah Z sama dengan 1,240? Yang lain faham tak kenapa? Tak? Okey. Dia tak cakap pasal sewa bilik tau. Dia cakap unit kondominium. So kita ada unit kondominium, kita ada 3. Satu jenis A, satu jenis B, satu jenis C. So bila dia kata ke semua yang disewakan tu, unit kondominium yang disewakan tu jumlahnya adalah 1,240. So X tambah Y tambah Z bersamaan dengan 1,240 lah. Faham tak? Dia bukan cakap pasal bilik. Kalau bilik dia akan jadi X tambah 2Y tambah 3Z. Faham? Faham okay. So Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A. Kalau A 10%. Kalau 20% sewa unit jenis B. Sewa unit jenis B. Kalau 30% jenis C untuk penyelenggaraan. Okey, so macam mana cikgu nak bina persamaan tu? Macam mana cikgu nak bina persamaan ni? Boleh tak cikgu letak 10x tambah 20y tambah 30z? Boleh tak? Boleh tak cikgu buat macam tu? Jumlah simpanannya adalah 276. Boleh tak cikgu buat macam ni? Boleh kot. Tak tahu. Tak boleh sebabnya dia kata 10%. Kalau 10% mestilah kita tahu 10 per 100. Betul tak? Betul tak 10% adalah 10 per 100? Jadi sebenarnya kita kena buat 0.1x tambah 0.1
2 Y tambah 0.3Z. Kenapa 0.1, 0.2, 0.3? Sebab 10% bersama dengan 0.1, 20% bersama dengan 0.2, 30% bersama dengan 0.3. Faham? 10 bagi 100. Okey, jelas tak? Kenapa cikgu punya persamaan kedua macam ni? Jelas tak? Jelas cikgu. Okey, kita teruskan. So, okay. Bila awak baca soalan kan, bila soalan assignment ni kadang-kadang panjang, banyaklah bila kita dah sampai nanti, awak akan jumpa banyak soalan yang panjang. Jadi cara nak tackle soalan panjang-panjang macam ni, awak baca satu ayat, awak keluarkan. Macam cikgu buat ni, cikgu baru baca yang kedua kan, so baru cikgu dapatkan maklumat. Maknanya bila awak baca, tengok ada tak maklumat penting kat situ, tak ada. So awak teruskan lagi bacaan. Jadi bila kadang-kadang awak tersilap tu bila awak tengok ayat panjang kan, satu awak malah baca dah. Yang kedua bila awak baca sampai habis, awak dah tak tahu apa benda lah yang cerita ni. Jadi sebab tu bila awak baca, awak keluarkan. Baca lagi, ada lagi maklumat tak? Tak ada. Okey, kita teruskan lagi bacaan. Baca lagi. Ada lagi maklumat tak? Oh ada, kita keluarkan lagi. Okey, baru kita buat macam tu. So kita sambung lagi. Harga sewa bagi unit C adalah 2 kali sewa unit jenis A. Selalu awak tak dapat keluarkan ayat macam ni. So tadi kita dah tahu A itu adalah X, B itu adalah Y, dan C adalah Z. So jenis C adalah Z. Adalah bermaksud sama dengan lah. So Z sama dengan 2 kan. So kita letak 2 kali harga sewa bagi jenis A. A apa? X. Faham tak cara nak keluarkan maklumat tu? Faham. Okay. So dia tanya berapakah harga sewa sehari? Okay. Jadi kita kena cari setiap A, B, C dengan D lah. Okay. Jadi cikgu rasa cikgu nak buat kaedah pengantian lah. Oh boleh buat mana-mana tak kisah. So Z sama dengan 2X, X tambah Y tambah Z sama dengan 1240. 0.1X tambah 0.2Y tambah 0.3Z sama dengan 276. Okey. So Z sama dengan 2X kita gantikan dekat sini. Jadi X tambah Y tambah gantikan X. Cek cikgu jadi 2X sama dengan 1240. Okey. So apa cikgu nak buat kat sini? Nak tahu buat kaedah penggantian? Boleh cikgu tinggalkan sampai macam ni je? Apa cikgu kena buat pula lepas ni? Tambahkan X tu ke? Okey, lepas tu? Lepas cikgu tambahkan X, apa jadi? Kalau kaedah penggantian, okey, pertama kita dah single Z. Apa kotak yang kedua ni kita kena buat? Singgalkan Singgalkan Y pula. Singgalkan. Kalau macam tadi kaedah penghapusan, kita pilih dua persamaan, hapus satu anu, pilih dua persamaan, hapus anu yang sama, betul? Tadi penggantian lah. So kalau penghapusan. Kalau penggantian pula, ni kita letak sini. Kenapa tu? Oh nak bagi teacher Yana. Okay, so tadi kaedah penghapusan, pilih dua, hapus satu anu. Lepas tu pilih dua, hapus lagi satu anu, anu yang sama. Tapi kaedah penggantian, kita singgalkan. So kat sini kita tak boleh singgalkan sebab memang dah single kan. So kotak yang kedua, singgalkan satu lagi anu.
Okay, so barulah kita ini gerakkan ke sini. Okay. So 0.1 X tambah 0.2 Y tambah 0.3 Z tu cikgu gantikan yang ni. 2X sama dengan 0.76. Okay, sampai sini awak faham tak? Sampai sini faham tak? Faham. Okay, faham Okay, lepas tu cikgu kumpulkan dulu. Cikgu gantikan ni pula. Y ni cikgu gantikan dekat sini. Okay, cikgu gantikan persamaan ni ke sini. So, cikgu dapat 0.2 dalam kurungan 1240 tolak 3X. Lepas tu tambah 0.7 X sama dengan 0.76. Okay. So 0.2 Cikgu. kosong. Ya. 0.76 ke 276? Oh sorry. Apa 0.7 dah. Oh. Sorry. Sebenarnya ada perasan. 276 276. Okay. So 0.2 darab 1240. So dapat 248. 248 tolak 6X tambah 0.7X sama dengan 276. Okay, so cikgu dapat kat sini 0.6 ke ni? 0.6 tolak 0.6. Okay, so kat sini 0.1X sama dengan 276. Dapatlah 28. So X bersama dengan 2.8. 28 bagi 0.1. 280, sorry. 280. Okay, sampai sini faham? Faham. Okay, lepas apa kita cikgu buat? Cikgu dah sampai sini, apa cikgu buat? Patah balik. Patah balik, bagus. So, X cikgu pindahkan ke sini, jadi Y sama dengan 1240 tolak 3 darab 280. So, dapat 1240 tolak 3 darab 280. Dapat 400. Lepas tu apa cikgu buat lagi? Patah balik lagi. Patah balik lagi. So Z sama dengan 2 dalam kurungan 280. Dapatlah 560. Okay, faham tak? Faham. Ada soalan nak tanya tak sampai sini? Sampai sini ada soalan nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Tak ada. Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan kat sini ni. Okay, nampak tak? Dekat sini kan? Okey. Tadi cikgu buat kesimpulan balik. Kita dah belajar 3 jenis anu. Persamaan yang melibatkan 3 jenis anu. 3 pun boleh ubah. So kita ada 2 cara, kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian. So kita ada 3 jenis penyelesaian. Yang pertama satu penyelesaian, lepas tu yang kedua tiada penyelesaian. So siapa ingat kalau tiada penyelesaian tu macam mana keadaan rupa bila kita buat penyelesaian tu? Yang tiada penyelesaian. Dapat kosong. Kan? Ya, sebelah kiri dengan sebelah kanan dia nilai tak sama. Okey, lepas tu kita ada lagi satu jenis penyelesaian dia, iaitu penyelesaian tidak terhingga. Penyelesaian tidak terhingga tu macam mana keadaan bila kita selesaikan persamaan tu? Belah kiri dan kanan kosong. Belah kiri dengan belah kanan dia sama. Okey. So kita dah tentu macam mana cara awak nak jawab soalan yang melibatkan kehidupan seharian. Okey, jelas tak macam mana awak nak keluarkan maklumat daripada satu situasi? Jelas. Macam mana cikgu kata kita punya teknik untuk menjawab soalan jenis macam ni? Keluarkan satu-satu ayat.
Bagus. Keluarkan maklumat daripada satu-satu ayat. Okay. So sampai sini tak ada masalah Jelas Jelas Tak cikgu. ada cikgu. Okay, jadi cikgu teruskan. Ni boleh try nanti soalan nombor 1 latih diri 3.3. Okay. Kita teruskan kepada persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear. Okey, yang tadi tu awak belajar, yang tu adalah KBSM yang barulah. Yang ni KBSM yang memang dah lama, silibus lama. Okey, macam mana persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear? So, penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan tersebut. Okey. So persamaan serentak ini boleh selesaikan dengan kaedah penghapusan, kaedah penggantian atau kaedah perwakilan graf. Ada 3 lah, kaedah penghapusan, penggantian dan kaedah perwakilan graf. Okey. Kita tengok contoh dulu. Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Ini kita katakan satu persamaan linear, satu lagi persamaan tak linear. Okay, so kita guna kaedah penggantian dulu kaedah penggantian. So cara yang pertama, jadikan X atau Y sebagai perkara rumus. Yang kedua, ganti dalam persamaan tak linear. Yang ketiga, faktor atau rumus. Yang keempat, selesaikan. Ada 2 penyelesaian. Okay, macam mana nak selesaikan? Cikgu guna kaedah penggantian dulu Cikgu ada 2x tambah y sama dengan 4. Satu lagi. Y kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okey. So, kita nak buat kaedah penggantian Mula-mula kita jadikan x atau y sebagai perkara rumus. Okey. So, sekarang ni, sebelum kita jadikan x dan y sebagai perkara rumus, persamaan 1 ke persamaan 2 adalah persamaan linear. Kita dah belajar sebelum ni, masa kita belajar dalam teori pemboleh ubah, kita dah kena pasti mana satu persamaan linear. Dan sekarang cikgu nak awak kena pasti mana satu persamaan linear. Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Kenapa awak kata yang pertama tu adalah persamaan linear? Semua pemboleh ubah ada kuasa 1. Bagus. Sebab semua pemboleh ubah dekat persamaan tu adalah kuasa 1. Bagus. Okey. So sekarang antara X dan Y, awak nak jadikan siapa sebagai perkara rumus? Y. Okey, bagus. So cikgu jadikan Y. So maknanya cikgu pindahkan ni ke sini, dia jadi macam mana? 4 tolak 2x. Okey, 4 tolak 2. 4 tolak 2x. Okey, bagus. Lepas tu kita ganti dalam persamaan tak linear. Okey, so sekarang kita ganti ke Y ke dalam persamaan tak linear. So, kita dah dapat Y. So, cikgu gantikan dekat sini. Jadi, kita akan ada 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Okey, sekarang siapa boleh kembangkan cikgu yang ni? Cuba tolong kembangkan cikgu. Kembangkan untuk cikgu. 16. Okey, 16. Lepas tu? Tambah 4. X kuasa 2. Okey, siapa kata yang dikembangkan ni betul? Yang lain sekejap. Siapa kata betul? Saya. Awak rasa betul lah dikembangkan tu. Okay, inilah selalunya berlaku silly mistake dalam kalangan pelajar MAT Ni memang selalu silly mistake berlaku memang kat sini. Selalu kat sini. Sebab apa? Sepatutnya pengembangan kuasa 2 tak boleh jadi macam tu.
maksud benda ni adalah sama dengan 4 tolak 2x, 4 tolak 2x. Boleh ke dia kembangkan jadi macam ni? Sepatutnya kita kembang macam ni kan? Ni darab ni darab ni, lepas tu ni darab ni darab ni. Faham tak? Faham. Korang dah belajar belum pengembangan cara cepat tu? Tahu. Tahu kan? So cuba bagi tahu cikgu macam mana nak buat pengembangan cara cepat. 4 kuasa 2. Okey, 4x kuasa 2 adalah 16. Okey, kemudian 2x kuasa 2 darab 4 sama dengan negatif 16x. Kan? kan? Lepas tu negatif 2x kuasa 2 sama dengan positif 4x kuasa 2. Yang tengah-tengah tu salah. Sepatutnya yang pertama, pertama salin dekat awak punya otak. Yang pertama 4 kuasa 2. Okey, yang kedua 4 darab negatif 2 darab lagi dengan 2 kat luar ni. So 4 darab negatif 2 adalah negatif 8. Darab lagi dengan 2 kat luar, negatif 16. Jawapan tengah ni adalah negatif 16x lah. Lepas tu yang ni pula, ini kuasa 2. So negatif 2x kuasa 2, positif 4x kuasa 2. Faham tak? Nombor 3 nombor 3. Faham? Ataupun boleh cikgu terangkan semula? Jadi memang selalu salah kat sini lah. So jangan berhati-hati sikit lah bila awak kembangkan kuasa 2 ni So pengembangan ni sebab jadi macam ni lah. So jadi 16 tolak. Nombor 3 tu macam mana cikgu? Macam nombor 3 tu macam mana? Nombor 3 tu negatif 2x kuasa 2. Okey. Awak kalau kuasa 2 negatif ke positif itu tak jadi positif kan? Kita boleh anggap positif, bukan boleh anggap, memang positif lah. Negatif 2x kuasa 2, 2 perlu dikuasakan, negatif 2 perlu dikuasakan, x juga perlu dikuasakan 2. So negatif 2 kuasa 2 4, x kuasa 2 lah. Jelas? Okay, so tolak 16x tambah 4x kuasa 2. Okay, so tolak 4x tolak 5 sama dengan kosong. Okay, so sebelum kita pergi pada faktor, awak dah belajar kan? Dalam matematik awak dah belajar kan yang ax kuasa 2 tambah bx sama dengan tambah c sama dengan kosong. Dah belajar belum? Dah pernah nampak tak benda ni? Pernah. Pernah kan? Tak ingat. Tambah c sama dengan kosong. Okay, so itu kita katakan persamaan arm. So awak kena jadikan persamaan arm dulu. Jadi kita jadikan persamaan arm 4x kuasa 2 tolak 20x 16 tolak 5 dapat 11. 11 sama dengan kosong. So kita dah jadikan persamaan arm. Sampai sini faham? Okey, so apa kita buat lepas tu? Kita kena faktor atau rumus. Tapi kalau cikgu untuk mengelakkan daripada silly mistake, kita kena guna rumus lah. Okey, kalau pemfaktoran, kita boleh guna kalkulator je. Okey, on mod 3 kali EQN 1. So kita tekan kanan, degree 2. So boleh masuklah 4. Lepas tu negatif 20. Lepas tu 11. So nampaklah perpuluhan. So bila jawapan ni dalam perpuluhan, so awak memang tak boleh guna faktor lah. Kita kena gunakan rumus. So rumus ni apa? X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okay, faham tak? Tak dengar. Apa kan? Yang ni memang formula. Waktu berhafal tu dia tu formula. Okay. So jadi kita macam mana tahu nak letak A, B dengan C. So perkali kepada X kuasa 2 adalah A. Perkali kepada X adalah B. Dan yang langsung tak ada X adalah C. So kita tinggal penggantian masuk saja.
Jadi cikgu gantikan masuk X sama dengan plus minus plus minus pula. Negatif B pula, negatif B pula, sorry. Negatif B negatif B adalah negatif 20 tambah tolak punca kuasa. Ni B B cikgu adalah negatif 20 sekarang, kuasa 2. Tolak 4, so cikgu gantikan A cikgu adalah 4, darab dengan 4. Lepas tu C cikgu adalah 11, so darab dengan 11 bahagi dengan 2 darab 4. Okey, sampai sini faham tak? Ganti je masuk dalam rumus. Faham macam nak masukkan B, A dengan C? Faham. Apa? Faham cikgu. Faham tak? Okay. So kita boleh terus je masukkan. Okay. So X kat sini kan. Boleh terus guna kalkulator kan. Tadi kita dah masukkan A, B dengan C dia, betul tak dalam kalkulator ni? Betul. Betul. Jadi awak cuma yang ni, jalan ni perlu dibuat untuk dapatkan markah saja. So ini barulah kita tulis juga. Kita tak perlu letakkan kalkulator dekat kalkulator, kita nak tulis negatif dalam kurungan, tak perlu. Kita cuma masukkan jalan nilai ni. Kita dah dapat tadi. Tapi mesti 4 angka berti lah. So 4.371. Dengan 4.371. Okey, satu lagi X sama dengan. Tekan lagi. 0.6292. 0.6292. Okey, so dekat kaedah ketiga rumus faham? Tunjuk je cikgu. Apa-apa? Tunjuk sekali lagi. Tak dengar apa benda awak cakap tadi? Tunjuk rumus je cikgu. Lepas tu masukkan nilai. Masukkan nilai je. Rumus ni rujuk rumus, lepas tu masukkan A, B dengan C dia apa. Okay, itu rumus lah. Okay, tapi selalunya cikgu memang menggalakkan guna rumus saja. So tak kisahlah dia boleh difakturkan ataupun tidak. Sebelumnya awak belajar perfakturan kan. So kalau boleh faktor tu tak perlu gunalah, kita gunakan rumus sahaja. Sebab rumus ni akan mengelakkan daripada awak buat silly mistake lah. So kalau pemeriksaan bila nampak je rumus digunakan dan masukkan nilai A, B dengan C yang betul, dia dah dapat satu markah kat sini lah. Jadi yang ni wajib untuk dibuat lah. Tapi awak boleh tekan daripada awal lah. Kat kalkulator ni awak boleh tekan dengan awal. A, B dengan C boleh masuk awal. Jadi jawapan sahaja awak letakkan kat sini. Tak perlulah awak masukkan negatif dalam kurungan, negatif 20, tutup kurungan, tambah tolak. Dalam kalkulator tak perlu. Jelas tak? Nilai cikgu. Jelas cikgu. Jelas Okey. So kalau perasan kat sini, cikgu cuma dapat X. Tadi kalau untuk 3 kita ada X, Y dan Z. So cikgu selesaikan X, Y dan Z. Cikgu dapat ketiga-tiga apa boleh ubah. So sekarang boleh tak cikgu berhenti jalan cikgu sampai ke sini? Cikgu baru dapat X. Boleh tak cikgu berhenti jalan cikgu? Banding dengan 30 ubah tadi, kita ada X, Y dan Z. So bila kita buat penyelesaian kaedah penggantian atau kaedah penghapusan, cikgu dapat X, cikgu dapat Y, cikgu dapat Z. Okey, sekarang ni cikgu baru dapat X kat sini. Boleh tak cikgu berhenti? Tak, takut. Tak. Cari Tak boleh Y. berhenti. Cari Y. Baguslah. Itulah yang kena faham. Bila kita buat penyelesaian, kita tak bolehlah berhenti. Kita ada 2 So awak baru dapat 1 So tak boleh berhenti bila dapat 1 Kena selesaikan sehingga yang ada dalam persamaan tu habis. Jelas tak? Jelas. Okay, jadi bolehlah kita gantikan ni. Kita punya persamaan 3 tadi. So cikgu gantikan nilai tu ke dalam persamaan yang ketiga. So Y sama dengan 4 tolak 2 dalam kurungan 4.371. Cikgu masukkan nilai X cikgu dekat X di sini. Lepas tu cikgu masukkan sekali lagi lah. Y sama dengan
4 tolak 2 dalam kurungan 0.6292. Cikgu masukkan yang ni, masih lagi dalam sama-sama kat sini lah. Sampai sini faham? Faham. Okay, so kita tekanlah macam biasa. 4 tolak 2 darab 4.371. Dapat negatif 4.742. Ini pula 4 tolak 2 darab 0.6292. Dapat jawapan 2.742. Macam itulah. Jelas tak? Jelas. Ini yang cikgu kata selesaikan ada dua penyelesaian. So ada dua penyelesaian. Ada X, Y yang pertama dan X, Y yang kedua. Ada dua penyelesaian kat situ. Faham? Faham cikgu? Faham, cikgu. Ada soalan tak nak tanya kat sini? Awak boleh screenshot lah kalau nak cuba balik contoh ni. Contohnya dalam kotak je. Cikgu. Apa nak tanya apa? Pasal rumus tu lah cikgu. Pasal rumus tu. Masukkan nilai tu, lepas tu cik selesai kan? Bila awak masukkan nilai kat sini kan, awak kena ingat, awak masuk nilai ni semata-mata untuk dapatkan markah jalan kerja tau. Kalau awak tak buat, awak akan hilang markah jalan kerja. Jadi sebenarnya kita hanya buat memang untuk dapat markah je lah kita buat. Tapi kita tak perlulah masukkan dalam kalkulator, negatif, gabungan, negatif 20. Lepas tu tutup kurungan, tambah. Tak perlu, itu tak perlu buat. Kita cuma tekan je EQN. Lepas tu kita masukkan je nilai kat sini. Faham tak? Faham. Kita buat untuk dapatkan markah saja. Ayo. Boleh Tapi biasa kena buat lah sebab itu adalah satu markah lah kalau untuk penandaan KBSM dulu ni. Okay, so cikgu salah buat ke? Jawapan cikgu dengan dia tak sama. Okay, mari kita buat balik. Jawapan cikgu dengan dia tak sama. Okay, mungkin ada kesalahan cikgu buat. Okay, apa kata kita buat balik? Sebab kat sini dah tak nampak nanti kita punya jalan teruk pula. Jadi kita buat balik lah. Betul kan sama cikgu? 2x tambah y sama 4. 2x Cikgu jawapan cikgu betul. Cikgu kena bawah-bawah lagi. Apa? Bawah-bawah lagi? Cikgu tu cuba bawah lagi. Buku teks. Tu. Oh, ni jawapan lain ke? Dia tak selesai habis lagi. Ini dah dapat x. Bawah lagi ke? Sekejap. Oh, bukan. Yang bawah ni persamaan lain. Bukan persamaan yang cikgu selesaikan. Yang cikgu selesaikan ni sekarang yang ni. Ini mesti ada kesilapan cikgu buat. Tak apa, kita buat balik. Y kuasa 2. Okay. Cikgu dah tak nampakkan benda ni. Y kuasa 2. Tambah berapa tadi? Tambah 5 sama dengan 4x. Okay. Tambah 5 sama dengan 4x. Okay. Apa kata awak ingat balik macam mana jalan yang kita buat tadi mula-mula? Sehinggakan Y. Sehinggakan Y. Sebelum sehinggakan Y, apa yang awak kena tahu dulu? Sebelum sehinggakan Y, apa yang awak kena tahu dulu? Boleh tak cikgu sehinggakan Y kat sini? Tak boleh. So kita kena sehinggakan Y pada persamaan Persamaan linear. Persamaan linear. So macam mana nak kena pasti persamaan linear? Kuasa 1. Kuasa 1 bagus. So kita sehinggakan jadi 4, Y sama dengan 4 tolak 2x. Okay. So kita teruskan lagi. Ini persamaan yang ketiga. Persamaan pertama, persamaan kedua. So apa kita nak buat lepas tu? Masukkan Y dekat persamaan 2. Bagus. Masukkan Y dalam persamaan 2. Okay.
So cikgu gantikan 4 tolak 2x kuasa 2 tambah 5 sama dengan 4x. Lepas tu apa cikgu buat? Kembangkan. Okey, kembangkan. Tolong kembangkan. 16. Okey, Ha. tolak 16x. 16x. Lepas tu tambah. Positif 4x kuasa 2. Bagus. Lepas tu tambah 5 tolak 4x sama dengan kosong. So, kalau kita buat kat sini 4x kuasa 2, kemudian negatif 16 tolak dengan 4 dapat berapa? 11. Tolak 11, negatif 16 tolak 4 dah jadi negatif 20x kan? 4x. Lepas tu 16 tambah 5, Ha. 21. 21. Okey, kat situ kau jaga silap. Oh, cikgu letak tolak kat sini. Inilah kesilapan cikgu buat. So, bila awak pindah-pindah tu jangan buat silly mistake. Okay. So lepas tu apa kita buat kat sini? Lepas tu kita dah jadi dalam persamaan apa kita buat lepas tu? Rumus Bagus. Masukkan dalam rumus. So, cikgu tulis rumus kat sini. Nanti awak tengok, awak tolong masukkan ya. Cikgu kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okay, so X sama dengan, okay, teruskan. Negatif 20. Bukan negatif 20, tapi negatif dalam kurungan negatif 20. Faham? Tak ada negatif kan kat luar tu, perlu ditulis lah. Okay, lepas tu tambah tolak punca kuasa, teruskan. Cikgu, tambah tolak tu apa cikgu? Tambah tolak tu sebenarnya kena buat tambah, lepas tu kena buat tolak. Mana awak kena pecahkan lah, awak dah buat yang ni, mula awak buat tambah. Kita buat satu lagi kat sini, X sama dengan buat tolak pula. Tapi kita boleh samakan sekali lah kat sini. Maksudnya tambah dengan tolak ada dalam satu persamaan. Faham? Jadi Faham. cikgu maksudnya yang X1 kan kita akan dapat nanti 2X. Jadi maksudnya X1 tu yang tak sebab hasil tambah tu. Satu kan ada dua penyelesaian. Satu sebab hasil tambah, satu sebab hasil tolak tadi. Faham tak? Faham. Okey, teruskan lagi tolak. Tolak apa tu? Tolak 4 4 dalam kurungan. dengan 4. 4, lepas tu dalam kurungan 21. 1. Okey, lepas lagi dengan 2 darab 4. 4. Bagus. Okey, lepas tu apa cikgu buat kat sini? Boleh tak cikgu masukkan satu-satu ni dalam kalkulator? EQN dekat kalkulator. Bagus. Cari EQN kat kalkulator. Okey. EQN 4. Lepas tu negatif 20. Lepas tu 21. Okey, barulah betul. Jawapan sama macam EQN tu. Dapat 7/2. X yang pertama adalah 7/2 dan X yang kedua adalah, orang nak buat pecahan boleh, orang nak buat pengumpulan boleh, tak ada masalah tak usah jadi pecahan. So 3/2. Okey, boleh tak cikgu berhenti sampai sini? Tak boleh. Tak, Kenapa tak boleh berhenti sampai sini? sebab baru dapat satu anu je. Bagus, baru dapat satu anu je. Jadi macam mana cikgu nak selesaikan? Cikgu baru sampai sini, tadi awak dah tahu kita kena cari anu yang satu lagi kan? So macam mana cikgu nak dapatkan anu yang satu lagi? Masukkan X tu dalam persamaan tu. Bagus, masukkan X dalam persamaan 3. Okey, so Y sama dengan 4 tolak 2 dalam kurungan 7/2. Satu lagi Y sama dengan 4 tolak 2 dalam kurungan 3/2. Faham? Faham. Dapatlah kat sini negatif 3, kat sini 1. Boleh? Jadi penyelesaian kita sebenarnya adalah yang ni, yang pasangan dia ini. So negatif 7/2, negatif 3, ada satu lagi 3/2, 1. So sebenarnya ini adalah pasangan lah. Kalau cikgu ceritakan konsep dia yang sebenar adalah ini ada dalam kita punya graf. Okey.
Ini kita tahu kalau graf macam ni, bentuk dia macam ni lah lebih kurang. Awak tak perlu tahu pun cikgu saja nak cerita. So kat sini grafnya mungkin macam ni lah. So titik yang awak dapat ni sebenarnya apa? Sebenarnya adalah titik yang bersilang di antara dua graf. Sebab tu awak ada dua titik. Dua penyelesaian. Faham tak? Faham cikgu. Okey. Ada soalan nak tanya? Jelas untuk semua jalan yang cikgu buat dekat sini? Jelas. Jelas. Jelas cikgu. Okay, jelas. Okey. So, kita dah sampai sini. Sebenarnya bab ni dah habis lah. Ini je sebenarnya. Tapi mungkin cikgu rasa cikgu buat satu lagi lah nanti. So, cikgu rasa sampai sini je. Nanti korang kena try buat soalan soalan latih diri satu ni. Saja cikgu nak buat try sajalah. Dengan satu lagi yang tadi latih diri tu cikgu nak try yang ni tadi. Yang mana? Ni. Latih diri 3.31. Nanti cikgu akan bagi cikgu punya my link. Korang boleh tengok dalam tu lah. PowerPoint ni pun ada dekat situ. Okay. Kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu stopkan kelas kita hari ni. Siapa yang macam doa tadi boleh tutup kelas balik tak? Ya cikgu. Okay, boleh tutupkan kelas.